Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton, hadirin hadirat, para pendengar, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Meneruskan pengajian kita pada pagi ini dalam membicarakan a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dan masih lagi kita pada membicarakan al-atharul muajjalah lil ikhlas. Kesan-kesan yang segera bagi ikhlas. Dan kita masih lagi pada kesan yang keenam, iaitulah ma yajiduhu sahibuhu min ijabati du'ai wa insyirahis sadri was sa'adatil ghamirah wal ladzati allati la tudaniha ladzatun ukhra. Di antara kesan yang segera bagi ikhlas ini, orang yang ikhlas ni apakah di antara fawaid atau apakah benefit yang dia akan dapat segera, yang dia dapat rasai di dunia ini lagi, iaitulah diperkenankan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan rasa lapang dada, tenang jiwa dan kelazatan dalam beribadah yang tidak dapat dibandingkan dengan apa jua kelazatan lain dalam dunia ini. Kita nak beribadah ni, dalam iman ni dia ada halawah, dia ada ta'am, dia ada rasa. Dan kita, itu adalah indikator yang kita boleh letakkan. Nak tahu kita ni sungguh dak ibadah, kita ada rasa dak ibadah itu. Kita ada rasa lazat dak, sedap dak dalam ibadah. Maksudnya adakah kita ni bila dah buat ibadah, kita dah tak beli benda lain dah. Orang nak buat apa pun, kita kalau dah beribadah itu kita sedap. Kita seronok ibadah lebih daripada yang lain. Nabi SAW dia kata, wa ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan kecerahan mataku dalam solat. Ya, aku bila solat hilang segala rasa mengantuk, segala rasa letih, segala rasa sedih, sebab seronok solat. Itu sehingga Nabi kata, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengannya wahai Bilal. Nabi bila solat, Nabi rasa rehat, Nabi rasa tenang, hilang segala masalah. Itu Nabi SAW. Dan kita nak jadi macam tu juga. Dan perkara ni hanya boleh dikecapi oleh orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi menceritakan tentang perkataan Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Ya, Ibn Taymiyah kata, orang yang merasai ikhlas, ya, dia tidak akan lagi rasa bergantung harap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tahu dengan minta kepada selain Allah, dia tidak akan dapat apa yang dia kehendaki. Ya. Macam kita dah sebut minggu lepas. Ya, kalau kita bergantung harap kepada manusia, manusia tidak boleh memberi apa yang kita harapkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengundi hari Sabtu hari itu dengan harapan ekonomi negara akan meningkat dengan apa sekian, dengan harga barang akan turun, apa semua, apa yang mereka dapat hari ini, kekecewaan. Kalau dia orang yang beriman, dia akan mula sedar bahawa yang perkara ni semua macam kita kata, dia bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh ahli politik, bukan ditentukan oleh ahli ekonomi.
Yang mengawal dan mengurus, atur dan mentadbir alam ini hanyalah Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau dia bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia teruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala menjamin baginya rezekinya, menjamin baginya kesejahteraan hidupnya, menjamin baginya keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Makhluk kalaupun sungguh mereka boleh dalam kekuasaan setakat yang Tuhan bagi kepada mereka, mereka boleh berusaha memilih ikhtiar. Sebab tu tengok ya, dalam Islam, keupayaan manusia untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya disebut sebagai ikhtiar. Dan ikhtiar itu ialah daripada khiyar, memilih. Itulah kemampuan kita. Kemampuan kita adalah untuk memilih. Dia tidak pakai istilah yang moden yang orang pakai hari ni, yang diambil daripada barat. Dia kata free will, hurriyah, iradatun hurrah. Kerana free will ni memberi gambaran seolah macam kita ni yang bebas. Free will tu Allah Ta'ala. Kan? Yang kita ni apa kita ada? Ikhtiar. Kita boleh memilih daripada choices yang Tuhan bagi kepada kita. Itulah kemampuan kita. Kita tak boleh melampaui dan kita tak boleh menjangkaui kehendak Tuhan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah yang lebih berkehendak dahulu. Kehendak kita tak boleh menjangkaui kehendak Tuhan Azza wa Jalla. The divine will. Yang memang divine will itu memang dia adalah kehendak yang memang mutlak, bebas, mutlak suci, tidak ada sebarang sekatan dan halangan. Manusia, kehendak manusia ni penuh dengan halangan, penuh dengan sekatan. Nah, penuh dengan orang kata apa? Keterbatasan. Ya? Jadi kenapa kita nak bergantung harap kepada makhluk? Tidak perlu. Bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengalami ini dan dia tahu bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memperkenankan doanya, yang menunaikan segala hajatnya, bahkan memberi lebih daripada apa yang dia minta dan memberi apa yang dia tak terlintas untuk minta. Bahkan memberi apa yang sepatutnya dia dapat, bukan sekadar apa yang dia berkenan. Kita minta kepada Allah Ta'ala A, kita ingat A itu yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala bagi B atau C. Kerana rupanya B dan C itu hakikatnya bagi kita adalah A++. Dan kita tidak merasainya. Kita tidak tahu saya kita merasai. Kita tidak ada ilmu. Manusia tidak ada ilmu tentang apa yang akan jadi. Kita hanya tahu apa yang telah jadi. Setelah jadi baru kita tahu. Sebab itulah dalam hidup kalau tidak mau menyesal, kena ikut panduan yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam, macam mana orang yang berdoa dan diperkenankan doanya oleh Allah Ta'ala dan dia tahu dan dia rasa dengan sendirinya bagaimana Allah sahaja yang boleh memperkenankan permintaannya, Allah sahajalah tempat yang sepatutnya dia bergantung harap. Wa kadzalika man dhaqa ta'ma ikhlas ad-din lillahi wa iradati wajhihi duna ma siwahu yajidu min al-ahwali wan nata'ija wal fawaida ma la yajiduhu man lam yakun kadzalik bal man ittaba'a hawahu fi mithli talab ar-riyasati wal 'ulu wa ta'alluqihi bis-suwar al-jamilati aw jam'ihi lil mal yajidu fi athna'i dhalika من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه. Subhanallah. Demikianlah orang yang telah merasai kemanisan, kelazatan ikhlas. Mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mengharapkan memandang wajah Allah semata-mata, dia akan dapat rasa daripada keadaan, natijah, faedah-faedah apa yang tidak dirasai oleh orang yang tidak ikhlas atau orang yang tidak mencapai tahap ikhlas. Bahkan sesiapa yang mengikuti hawa nafsunya sahaja, pada seperti mendapatkan jawatan dan pangkat dan kedudukan yang tinggi di dunia, atau rupa-rupa yang cantik, atau menghimpunkan harta. Ini 3 kesimpulan syahwat manusia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati fi an-nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia ni dia suka apa? Pangkat, kedudukan. Dia ada manusia yang nafsu syahwat dia pada rupa-rupa yang cantik. Ada orang lelaki yang dia suka ligan perempuan. Orang perempuan ada yang suka ligan jantan. Na'udzubillahi min zalik. Ini penyakit hati yang bahaya. Kemudian ada yang jenis suka himpun harta. Juga penyakit hati yang bahaya. Orang yang ada 3 penyakit ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yajidu fi asna'i dhalika, dia akan dapat rasa ketika dia melakukan syahwatnya ini, daripada minal humum, daripada susah gelisah, gundah gulana, wal ghumum, rasa sempit dada, rasa sedih, rasa sakit, sempit dada yang tidak dapat dibayangkan. Wa rubbama la yutawi'uhu qalbuhu ala tarkil hawa wa la yahsul lahu ma yasurruh bal huwa fi khawfin wa huznin daima. Bahkan orang yang macam ni boleh jadi hatinya tidak dapat melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan syahwatnya tadi, lalu tidak mendapat apa yang menggembirakannya, kerana dia kemaruk kuasa, mabuk kuasa, dia tak boleh lepas. Dia tak boleh hidup tanpa pangkat dan jawatan. Tapi disebabkan dia nak dapat jawatan dan pangkat ini, adakah kegembiraan yang dia perolehi? Tidak. Dia kena bergaduh dengan banyak orang. Dia kena berperang, bertumbuk dengan banyak orang. Sehingga akhirnya tidak ada kawan. Semuanya menjadi lawan. Keluarganya juga menjadi lawan. Ya? Tidak ada kawan yang kekal. Tidak ada lawan yang kekal. Dan dia sentiasa berada baina khawfin wa huznin, dalam keadaan takut dan sedih. Tidak lari antara dua. Ada kawan pun dia takut dekat kawan dia. Pasal apa? Dia ni baik sangat dengan aku ni, dia nak rampas jawatan aku apa? Takut. Orang cerita Maharaja Cina dulu kan, tiap-tiap malam tukar bilik lain tidur. Pasal apa? Takut kena bunuh, ya Allah, kesiannya. Kan? Takut semedang. Takut hilang apa yang dikecapi, yang dinikmati. Dan dia berada dalam huznin, kesedihan. Sedih tak dapat apa yang diidam-idamkan. Dah berjuang berpuluh-puluh tahun. Daripada dulu dia muda, hari ini dah tua. Tapi tak dapat juga pangkat yang dikehendaki, kedudukan yang diidam-idamkan. Dan dalam rangka dia nak mendapatkan benda tu, pelbagai ketakutan yang dia rasa. Pelbagai kesedihan, kesempitan dada yang tak dapat digambarkan. Ya? Yang tak dapat digambarkan. Muka ada senyum, tapi dada banyak ketat. Subhanallah. Nakkan pangkat dan jawatan. Nakkan harta. Kerana nak kumpul harta, sanggup melakukan perkara-perkara yang boleh membinasakan diri. Dan begitulah manusia dengan syahwat. Sebab tu kata Busri apa? Wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha
fa inna at-ta'ama yuqawwi syahwatan nahini. Jangan kamu ingat dengan kamu buat maksiat, kamu boleh patahkan syahwat. Kamu jangan ingat syahwat ni, ya. Kamu jangan ingat syahwat ni bila kamu buat, maka okey, kamu akan lega. Kamu akan rasa lega tak? Tak. Wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan kamu ingat dengan kamu buat maksiat, kamu boleh patahkan syahwat kamu. Fa inna at-ta'ama yuqawwi syahwatan nahim atau yughadhi syahwatan nahim. Kerana makanan akan menambah selera syahwat orang yang kaki pelahap. Orang yang kaki pelahap, kaki makan, kita jangan ingat yang kita bagi dia makan, dia akan berhenti. Dia akan nak lagi. Tak. Subhanallah. Jangan ingat orang yang gila pangkat, dia akan berhenti dengan kita bagi dia 1-2 pangkat. Dan dia sentiasa akan, kita tengok Firaun. Firaun ni, Tuhan bagi kat dia pangkat yang begitu hebat, yang begitu besar. Tapi dia puas hati tak dengan itu sahaja? Tak, dia nak jadi Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dan kita tengok manusia hari ni, ya, golongan yang percaya evolusi Darwin ni, dia kata manusia tak lama lagi akan menjadi Homo Deus, al-insanul ilah, manusia Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Ya, manusia memang syahwat dia akan cari. Ya. Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha thalitha. Nabi dah bagi tahu anak Adam kalau ada 2 lembah, bukannya 2 guni ke, 2 gudang ke, 2 lembah cik oi. 2 lembah emas. Bayangkan lembah Kelang ini tambah 1 lagi lembah penuh dengan emas. Labtagha thalitha. Dia akan nak cari yang ketiga. Dah dapat yang ketiga, nak cari yang keempat. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tak ada yang dapat menyumbat mulut dia daripada nak syahwat dia ni melainkan tanah kubur itu. Kan? Sebab tu dikatakan kita ni kena mengekang syahwat kita macam mana kita kena ada tali kekang. Syahwat ni macam kuda. Ni contoh yang famous yang Plato bagi, kemudian diungkap oleh Al-Ghazali dan sebagainya. Atau kata Al-Busiri Malli biraddi jimaha ghawayatiha kama yuraddu jimahal khayli bil lujumi. Siapa yang nak boleh kekang syahwat aku ni macam dikekang kuda dengan tali kekang itu. Itu syahwat ni kena kekang. Kena lawan, kena mujahadah. Kita kena restrict, kena control, kena restrain ourselves. Mesti. Sebab itu syarak agama datang membawa kekangan. Agama ni adalah tali kekang kepada syahwat. Supaya dengan tali kekang itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tali kekang ni tak ada, mana kita nak boleh bawa kuda memenangi perlombaan. Melepasi segala pagar halangan, melompat melepasi pagar. Tali kekang ialah kunci dia. Kalau kuda tu kita biar dia bergerak lagi, yang kita nanti dia sapu, dia tribai, dia pijak tengkok. Jatuh kuda, dia kena bubuh dulu. Kan? Nasallallahu al-afiyah. Jadi tali syahwat ni benda yang mesti dia kekang. Kalau tidak dia kekang, dia tidak akan selesai masalah. Nah. Nak apa benda? Subhanallah. Dan inilah manusia kena faham. Sebab itu dengan ikhlas. Ikhlas ni adalah mengekang. Bila kita nakkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita nak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahaja yang boleh mengekang syahwat kita. Kerana hakikatnya apa yang kita nak daripada makhluk tidak akan boleh memuaskan syahwat. Hanya Allah Ta'ala yang maha sempurna. Allah yang the most perfect. Yang ada segala-galanya. Subhanallah. Kalau kita tidak ikhlaskan diri kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau tidak dengan cara ini, dengan menjadikan salat kita, sembelihan kita, hidup kita, ibadat kita untuk Allah. Salat dan ibadat kita ikhlas untuk Allah, mengharap ganjaran Allah, hidup dan mati kita dikawal oleh suruhan dan larangan Allah. Itu tujuan kita nak hidup ni, nak supaya kita dapat mengawal diri kita ini daripada mengawal diri kita daripada menjadi tawanan syahwat kita sendiri adalah dengan kita mengikut suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab tu dia kata, in kana taliban lima yahwa fahuwa qabla idrakihi hazinun muta'allimun. Orang yang nak hidup bergelumang dengan syahwat, sebelum dia nak dapat apa yang dia ingin, dia dalam keadaan sedih. Dia sedih tak jadi Perdana Menteri, dia sedih tak jadi menteri, dia sedih tak jadi wakil rakyat, dia sedih tak jadi bos syarikat, dia sedih tak dapat kereta, dia sedih tak dapat orang perempuan tu tak jangan ni apa semua. Dia sedih. Itu ketika dalam rangka dia nak mencari apa yang dia nak dapat. Ya? Sebelum dia dapat, dia rasa sedih, dia rasa tersiksa, lagi tak dapat, tak boleh hidup, tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Ya? Sedih. Dah dapat, fa iza adrakahu haitsu lam yahsul fa iza adrakahu kana khaifan min zawali firaq. Dah dapat, takut pula, takut hilang, takut lenyap, takut terlepas. Kan? Dah dapat jadi Perdana Menteri, 5 tahun tu dia akan hidup dalam ketakutan. Pasal apa? Takut tak dapat sambung, takut tak menang lagi, takut orang suruh berhenti. Kan? Masa nak dapat jawatan tu boleh lah. Oh, saya ni sepenggal sudahlah, saya ni 2 tahun sudahlah. Tapi 2 tahun tiba-tiba dah 2 tahun ke? Bukan ada tempoh lagi ke saya di Perdana Menteri? Dia 2 tahun terasa bagaikan 2 saat. Dia takkan puas. Dia takkan puas. Kan? Kawan tengah sedap-sedap, seronok-seronok, kan? Tiba-tiba nak tinggalkan segala kemewahan dan sebagainya, bukan sedap. Fir'aun dalam keadaan dia tengah seronok-seronok, dia yang paling berkuasa, tiba-tiba Nabi Musa AS datang kata, engkau kena ikut ajaran Allah Ta'ala. Kau kena, tugas engkau wahai Fir'aun bukannya engkau yang boleh buat undang-undang. Allah Ta'ala yang tak undang. Engkau pun kena ikut undang-undang Tuhan. Itu yang Fir'aun tak boleh tahan tu. Dan Fir'aun ni kalau kita tengok dalam Quran, subhanallah, Fir'aun ni kalau dalam Quran, kita tengok dalam Quran, dia seorang pemimpin yang cukup demokratik. Dia tidak buat apa benda melainkan atas nama kehendak rakyat. Kehendak. Dia tolak dakwah Nabi Musa sebab apa?
wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Pasal apa Firaun dengan Harun ni mai nak kacau cara hidup rakyat, mengganggu ketenteraman rakyat. Subhanallah. Kita tengok Firaun ni dia bukan pemimpin yang dengan rakyat dia, bukanlah dia. Dengan rakyat dia mungkin menindas Bani Israel, orang luar, tapi dengan rakyat dia cukup jaga, cukup sayang. Kan? Dan dia buat semua benda, dia tolak dakwah Nabi Musa apa semua tu atas nama kebangsaan lah, atas nama rakyat dia lah. Kan? Itulah, rakyat ni memang banyak lah, memang tunggangan lah, tunggangan. Kan? Mana-mana penolak dakwah Nabi dan Rasul pun macam tu lah. Yang dia tunggang nenek moyang, lepas tu orang ramai. Kan? Itulah masalah. Wa awliya'ullahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sedangkan wali-wali Allah, ni kita nak terangkan pasal konsep wali. Wali ni cukup masalah dalam masyarakat Melayu ni, dia tak faham apa itu wali. Ya, apa itu kalimah awliya'ullah, maksudnya apa wali-wali Allah. Awliya'ullah kata plural daripada perkataan waliullah, dan makna kalimah al-wali ialah al-mansurul mu'an. Kalimah wali ni dia ada dua meaning, dua makna yang saling berkaitan. Satu makna fa'il, satu makna maf'ulun bih. Satu makna pembuat, pelaku, dan yang kedua makna objek yang kena buat. Dia adalah an-nasirul mu'in dan al-mansurul mu'an. Mengikut konteks. Allah Ta'ala kata dia adalah waliyul mu'minin. Maksudnya Allah adalah pembantu, penolong dan pembela orang mukmin. Dan awliya Allah ni dia ada dua makna. Yang pertama, dia adalah pembantu, penolong dan pembela agama Allah. Yang protect, yang memenangkan agama Allah. Dan disebabkan itu, dia adalah orang yang dibantu, dibela dan ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Dia adalah an-nasirul mu'inu li dinillah, fahuwal mansurul mu'anu min Allah. Dialah yang mendapat bantuan, pertolongan, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapakah wali Allah? Wali Allah ni orang yang beriman. Siapa yang beriman, dia waliullah. Sebab tu kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang beriman semuanya wali-wali ar-Rahman. Cuma wali-wali ni dia ada banyak tingkatan lah. Dan wali yang paling sempurna yang biasa disebutkan dengan waliullah ini ialah orang mukmin yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak rasa sedih. Mereka itu ialah yang bertakwa, yang beriman lagi bertakwa. Orang yang beriman lagi bertakwa. Dan dalam terminologi akidah, wali ini ditarifkan, didefinisikan sebagai kullu mu'minin taqiyyan ghairu nabi. Semua orang mukmin yang bertakwa yang bukan nabi. Dan kaedah dia, semua nabi adalah waliullah, tapi bukan semua waliullah adalah nabi. So nabi lebih akhas, lebih khusus daripada wali dan lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya daripada wali. Ya. Nabiyyun wahid afdalu min jami'il awliya. Seorang nabi lebih afdal daripada seluruh wali-wali Allah yang bukan nabi. Jadi dia tidak ada konsep wali ni ialah orang yang ada super power, orang yang bukan, ya. Itu adalah cara yang salah untuk mengukur kewalian seseorang. Wali ni bukan orang yang cakap pelik-pelik, yang bahasa dia kita tak boleh faham. Oh, dia ni orang tinggi, orang
ilmu tinggi. Apa dia cakap kita tak faham. Tak. Nabi SAW mencela orang yang bercakap dengan benda yang orang lain tak boleh faham. Betul tak? Dia bukan sifat yang terpuji dalam Islam. Islam, ciri-cirinya ialah kita bercakap benda yang dipahami. Tak ada istilah-istilah yang orang tak faham. Sebab apa? Itu tanda-tanda sesat. Sebab tu kata sebahagian sahabat Nabi ataupun kata ulama tabi'in, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim duna an-nas fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalah." Kalau kamu tengok satu orang duk berbisik-bisik urusan agama yang mereka tak mau orang lain tahu, geng mereka je boleh tahu benda tu. Rahsia, secret code lagi pakai. Maka fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalah. Ketahuilah bahawasanya orang yang macam ni tengah nak mengasaskan kesesatan. Jadi Islam tak terima. Oh ni istilah ni untuk geng kami je, orang lain tak faham. Kalau itu ciri-ciri sesat tu. Di antara ciri-ciri ajaran sesat yang dinyatakan oleh salafus salih ialah bila mereka ni dalam urusan agama, mereka ada pula istilah-istilah mereka yang tidak datang daripada sumber Al-Quran dan Sunnah. Orang tak faham agama sebab orang jahil, cerita lain. Tapi ni mereka memang buat istilah khusus untuk mereka sendiri. Bila orang kata kat mereka, hampa tak faham ajaran kami ni, lagu ni, tok guru kami ni macam ni. Hang ada definisi lain pula. Ada takrifan baru pula yang tak sama dengan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Ini adalah satu benda yang kita kena faham. Jadi bukannya wali ni orang yang bercakap dengan benda pelik-pelik. Ni orang gila jadi wali. Orang gila mana boleh jadi wali? Pasal dia bukan mukallaf. Wali mesti mukallaf. Orang gila jangan kata. Sebab orang gila wali, dia kata orang gila tak ada dosa. Abang ke dia, orang gila jangan kata dosa. Pahala pun tak ada. Nak jadi wali kena ada pahala banyak. Orang gila dia sembahyang tak sah. Puasa tak sah. Tak. Dia bukan boleh dapat pahala. Jadi orang gila wali. Mana boleh orang gila jadi wali? Wali ni mestilah orang yang mukallaf. Mukallaf itu ialah al-aqilul baligh. Orang yang berakal lagi baligh. Ada. Jadi ini benda yang kadang-kadang masyarakat, konsep-konsep yang macam ni, yang diambil daripada konsep luar. Ya, jadi diambil daripada konsep luar. Bukan daripada agama Islam. Orang kita ni ingat wali ni mestilah dia ni ada super power, dia ni kena ada special thing, dia kena ada sekian-sekian. Ini tidak betul. Tidak betul. Ya? Bukan ukuran kewalian seseorang itu adalah dia ada karamah, dia ada perkara-perkara luar biasa yang dia boleh buat. Itu bukan mesti begitu. Seorang itu dianggap wali apabila dia bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia wali. Walaupun dia tidak ada perkara yang luar biasa yang berlaku pada diri dia. Walaupun dia tak ada perkara luar biasa yang jadi pada diri dia, yang kita tak tahu. Walaupun sebenarnya wali ni mestilah Allah Ta'ala akan bantu dia dengan macam-macam bantuan yang kita tak perasan. Dan di antara bantuan yang paling besar adalah bantuan untuk dia beribadah kepada Allah. Dimudahkan beribadah kepada Allah. Dia boleh buat ibadat yang orang lain payah nak buat. Dia boleh bangkit tahajud setiap malam. Walaupun rumah dia paling jauh daripada masjid, dia yang paling awal sampai setelah depan tak pernah tinggal. Itulah karamah yang paling besar. Bukan karamah ni kena belah pokok pinang, kena belah apa ni, tiling lampu chandelier jatuh. Walaupun itu di antara karamah yang boleh jadi Tuhan bagi kepada seorang wali dalam setengah keadaan. Dan wali ni karamah tu bukan dia punya, bukan bila-bila masa dia nak dia boleh buat. Itu sihir.
Karamah ni hanya jadi bila Tuhan izinkan, dan kadang-kadang dia pun tak tahu dia jadi macam tu. Nah, subhanallah. Dia pun terkejut. Kan? Waktu Maryam pun terkejut, tiba-tiba malaikat mai habaq kata dia nak mengandung. Itu karamah bagi Maryam. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam sebab dia orang yang ihsan, yang mulia, yang beribadat kepada Allah, Allah bagi karamah. Dia boleh mengandungkan anak tanpa suami. Itu karamah untuk dia. Dan dia bukan benda tu dia minta. Tak. Ya? Subhanallah. Jadi kena betulkan konsep wali ni. Ni kadang-kadang orang tak sembahyang ni wali. Orang tak pergi sembahyang Jumaat wali. Macam mana dia wali sembahyang Jumaat tak pergi? Ni yang kata sembahyang Jumaat. Wali ke celah mana? Meninggal melakukan dosa besar. Wali bukan syarat wali maksum daripada dosa. Wali kadang-kadang boleh buat dosa walaupun dosa besar. Tapi di antara karamah wali, Allah Ta'ala bagi dia taubat. Segera bertaubat. Dia sedar kesalahan dia. Ya? Tapi semedang hidup bergelumang dengan maksiat, itu tak mungkin mencapai tahap wali yang sempurna. Walaupun kita tak menafikan dari sudut iman, dia adalah bahagian dalam kewalian dia dengan Allah. Segi makna definisi yang kita dah bagi tadi. Tapi nak kata dia wali yang sempurna, yang soleh, yang berhak mendapat gelaran waliullah, tak betul lah. Tak betul. Sebab syarat asasi wali ni pertama mukmin. Dia orang yang boleh digelar mukmin. Sedangkan syarat orang yang buat dosa besar, dia tak panggil orang tu mukmin, walaupun memanglah dia ada iman, tapi tak digelar dengan mukmin. Kita dah bincang dah. Kadang takut kita bincang tak? Syarat dia ada standard untuk dia menggelar seseorang. Kita contoh bila Nabi kata la yazni zani wa huwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina dia mukmin. Apa makna menafikan mukmin? Kerana sudah menjadi ma'ruf, kita tidak menggelar seseorang melainkan orang tu mencapai tahap kesempurnaan, betul tak? Semua daripada kita ni ada ilmu tentang agama. Tapi bukan semua kita digelar ulama. Alim. Alim ni ialah orang yang mencapai satu standard yang tinggi dalam ilmu. Walaupun semua orang ada ilmu. Saintis. Kan? Nak kata terjemah masyarakat, ulama ada juga saintis pun. Kan? Semua kita ni ada pengetahuan tentang sains. Semua kita belajar sains masa kita sekolah rendah, sekolah menengah. Betul tak? Di Malaysia ni tak ada orang yang tak mengaji sains. Kan? Tapi adakah dengan kita belajar sains, semua kita ni ada ilmu tentang sains, kita dipanggil saintis? Tak, saintis itu ialah orang yang pengetahuannya dalam ilmu sains tadi lebih tinggi daripada orang lain. Baru kita gelar dia saintis. Bukan bermakna orang lain tidak ada ciri-ciri saintis. Kalau tidak, macam mana kita nak faham apa yang saintis cakap? Kan? Dan macam mana kita nak hidup? Kita nak petik dapur api nak masak pun perlukan pengetahuan sains. Kan? Semua orang ada ilmu. Kan? Semua kita boleh bawa kereta, memandu kereta. Tapi adakah semua kita digelar sebagai pemandu? Tak. Dia tu siapa? Dia tu pemandu. Apa makna kalau kita sebut dia tu pemandu? Dia kerja bawa kereta. 24 jam dia dekat steering. Walaupun kita semua ni boleh bawa kereta, boleh memandu kereta, tapi bukan semua kita digelar dengan gelaran pemandu. Jadi kita ni beriman, tapi bukan semua kita layak digelar
Mukmin. Mukmin itu hanya kita dah sebut masa kelas tafsir yang last kan, surah Hujurat. Ingat. Kan? Kita bincang benda ni. Bukan semua kita layak. Kan? Jadi begitu juga wali. Walaupun semua orang ada orang yang masuk Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul, maka dia ada bahagian dalam kewalian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan semua orang layak digelar dengan waliullah macam itu, melainkan dia mencapai standard allazina amanu wa kanu yattaqun. Wa kanu yattaqun tu, itu kata kunci dia. Taqwa itu. Itu benda yang mesti kita kena ambil tahu dan ambil faham. Semua Melayu ni. Konsep wali itu celaru betul. Begitu mencelarukan. Dia tak faham. Bila dia tak faham, itulah. Jadi mudah percaya kepada orang-orang yang bawa. Orang yang bawa. Orang-orang. Orang zaman ni, orang-orang pun dia percaya. Apatah lagi. Tak orang-orang. Dalam bahasa Melayu ni, special dia adalah dia bila dijamak dia jadi palsu. Orang ialah manusia betul lah. Orang-orang benda yang resemble, yang nak macam manusia, bukan manusia. Gila dia orang tak ada. Tapi kalau gila-gila kan, sumpah, dia bersumpah. Sumpah ni betul lah sungguh. Tapi kalau dia sumpah-sumpah dia mutalawin. Kan? Dia orang yang tak tetap. Kan? Itu yang kita kata bahasa Melayu ni ada juga dia punya special dari kat situ. Kita ni jangan jadi orang-orang. Kita jadi orang. Kan? Tapi kita ni mudah percaya kepada orang yang orang kata sudu agamawan. Kan? Palsu. Kan? Banyak kita pasal tidak faham konsep yang sahih. Tidak faham konsep yang sahih. Jangan kata wali palsu, orang Nabi palsu pun diorang ikut. Tuhan palsu pun diorang ikut. La ilaha illallah. Dan kita duk heran macam mana orang boleh percaya dekat orang yang ajak ajaran yang macam ni. Loh, habang ada kat Malaysia ni. Hanya yang kata Nabi palsu, wali palsu, Tuhan palsu pun orang ikut. Ada pengikut, walaupun tak ramai, tapi ada. Benda yang kita secara idealistiknya, kita tak tergambar manusia yang ada akal yang waras akan ikut. Kan? Tak tergambar tak? Tapi ada tak? Ada orang ikut. Ada orang ikut Ayah Pen. Ada orang ikut Syaitan Harun. Kan? Macam mana orang boleh ikut? Itu. Kita kata manusia ni, walaupun Tuhan bagikan kepada dia akal, tapi kalau dia tidak guna dengan cara yang betul, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Tuhan bagi tahu macam mana kita ni boleh jadi lebih teruk daripada binatang bila kita ghafil. Kita tak guna panca indera yang Tuhan bagi. Sama ada tak guna langsung yang paling teruk, atau guna tapi salah cara. Guna tapi dengan cara yang tak betul. Tidak mengikut saluran yang betul. Itu juga akan menyebabkan kita lebih teruk daripada binatang ternakan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik, balik pada cerita kita ni, dia kata wa awliya'ullahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun fa idza dhaqa hadha aw ghayruhu halawata al-ikhlas lillahi wal 'ibadah wa halawata dhikrihi wa munajatihi wa fahmi kitabih wa aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin bihaythu yakunu 'amaluhu salihan la yakunu wa yakunu liwajhillahi khalisa. Ya, dia kata fa innahu yajidu minas sururi wal ladzati wal farahi ma huwa a'zamu mimma yajiduhu
ad-da'i al-mutawakkil alladhi nala bidu'aihi wa tawakkulihi ma yanfa'uhu min ad-dunya. Subhanallah. Utamanya kata orang yang ikhlas ni, orang yang ikhlas dalam beribadah ni, dia akan mendapat rasa kelazatan, kenikmatan dalam beribadah lebih daripada orang yang berdoa dan Tuhan bagi apa yang dia minta. Wallahil azim. Ya. Kita kalau tawakal, kalau kita betul-betul beribadah, ikhlas dalam ibadah, kita boleh sembahyang satu rakaat, boleh baca Quran satu muka surat itu lebih seronok dan lebih gembira daripada anak Ibrahim dapat di padang periuk. Bayangkanlah. Kan? Lepas tu Syekh Usaimi hafizahullah setiap kali daurah Muhimmatul Ilm, Syekh akan apa sebut daripada syair ni. Kalaulah raja-raja dan anak-anak raja tahu apa yang kita rasa, keadaan kita menuntut ilmu ni, kita duduk belajar ilmu agama Allah Ta'ala ni, daripada keseronokan, kelazatan, kenikmatan, ketenangan jiwa, kelapangan dada yang tidak hingga-hingga. Lajaladuna alaihi bisuyuf. Mereka ni akan mai perang, nak rampas, nak cuba rampas untuk bubuh dekat jiwa mereka. Raja-raja dan anak raja. Orang yang ada pangkat, jawatan, kedudukan. Kalau dia tahu betapa nikmatnya orang yang boleh faham kitabullah, orang yang ikhlas kepada Allah beribadah, dia akan rasa kelazatan, kemanisan ikhlas dan ibadah, kemanisan berzikir dan munajat dan faham kitabullah dan menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia bersungguh-sungguh beribadah tadi. Di mana amalnya salih, ikhlas, dia akan rasa seronok, lazat, gembira yang lebih daripada bukan sekadar gembira dengan ahli maksiat dengan maksiatnya, bahkan lebih gembira daripada orang yang bertawakal dan beribadah. Ni dalam Syekh Islam sebut ni satu risalah yang ana seronok nanti kita nak baca. Risalah ni bagus. Risalah menerangkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kami belajar dulu dengan Syekh Ibrahim Rohadi risalah ni. Cukup bagus risalah. InsyaAllah nanti. Dulu ana terlupa dulu masa kita ambil tafsir surah Al-Fatihah. Ana janji kata nak baca masa kita baca iyyaka na'budu wa nasta'in, betul? Mai keadaan ana terlupa, siapa pun tak peringat. Tu dia lah. Kan? Tu kita tu payah di Malaysia ni anak murid. Dia dhabit sadri, tok guru dhabit kitabi. Tok guru ni dia kena bawa kitab baca. Kan? Anak murid tak apa, dia hafal belaka, dia tadah dengar telinga. Jadi kita pun dah memandangkan kita ni kurang ingatan berbanding anak-anak murid kita. Kita duk harap mereka lah peringat kita. Kalau mereka pun tak peringat, kita pun lupa. Kan? Memang Malaysia ada tu. Dia special. Kan? Orang Melayu ni bagus, hebat. Dia tak macam kalau orang Arab tok guru tak bawa kitab. Anak murid tadah kitab penuh. Kan? Baik. Lebih gembira, lebih seronok, lebih lazat daripada orang yang berdoa, yang bertawakal. Allazi nala bidu'aihi wa tawakkulihi ma yanfa'uhu minad dunya. Orang yang berdoa dan dapat apa yang dia minta kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, Allah bagi apa yang dia nak itu daripada habuan dunia. Awin dafa'anhu ma yadurruh, atau terhilang daripadanya benda yang memudaratkannya. Wala anfa'a lil qalbi, tidak ada benda yang lebih bermanfaat untuk jantung, untuk kalbu kita. Kalbu kita ini minat tauhid wal ikhlas, selain daripada tauhid dan ikhlas. Tauhid dan ikhlas. Ini adalah elemen penting untuk kalbu kita, untuk jantung kita, untuk jiwa kita. Ya. Mendapat ketenangan, kebahagiaan. Ini rukun kebahagiaan jiwa. Tauhid dan ikhlas. Lillah wa ikhlas ad-din lillah. Wala adarra alaihi min al-isyraq, dan tidak ada benda penyakit yang boleh merosakkan dan mematikan jiwa kalbu kita ini selain daripada al-isyraki billah, mensyirikkan Allah Ta'ala.
فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة وإياك نستعين كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله أعلم. Dan siapa yang dapat gabungkan kedua-duanya, ikhlas dan tawakal. Ikhlas yang merupakan intipati iyyaka na'bud, dan tawakal yang merupakan intipati wa iyyaka nasta'in. Ini dua, ikhlas dan tawakal. Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dua benda ni. Siapa yang boleh dapat dua-dua ni sekali, tentulah dia akan lebih lagi. Yang dapat menggabungkan di antara ikhlas dan tawakal. Kita dah belajar dah dalam kitab tauhid dulu ni. Kan? Dudukkan tawakul, ya, ikhlas. Elemen terpenting, ya, tauhid. Itu kita kena lebih daripada segala yang lain. Kegembiraan, kebahagiaan, kelazatan yang akan diperolehi oleh mereka yang berjaya menggabungkan di antara ikhlas dan tawakul. Lebih daripada kegembiraan orang yang berjaya mendapat ikhlas sahaja atau tawakul sahaja. Ada. Subhanallah. Hari ni nak cerita bagaimana nak kata ikhlas ni boleh memberikan kelapangan dada, ketenangan jiwa. Sebab tu kita kalau beribadat tidak ikhlas, tidak akan tenang. Kita akan porak-peranda, tidak ada prinsip. Kita akan tinggal ibadah kita bila kita diumpan dengan habuan-habuan dunia yang singkat seperti yang berlaku kepada ahli kitab, yang berlaku kepada Yahudi, yang berlaku kepada Nasrani. Mereka meninggalkan agama, merubah agama, melakukan bid'ah-bid'ah yang tercela dalam agama mereka hanya kerana nak mendapatkan habuan dunia. Subhanallah. Itu yang Ibn Taymiyah kata. Lagi kita nak baca pula dia bawa mai perkataan Ibnu Hazmin, singkat aja. Syekh Ibn Hazmin kata wa yaqulu Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni nama yang cukup besar lah. Yang ulama besar di negeri Andalus. Ibn Hazmin ni. Dia ulama besar mazhab Zahiri. Pengarang kitab Al-Muhalla bil Athar. Subhanallah. Ibn Hazmin. Dan Ibn Hazmin ni, subhanallah, dia anak orang ada-adaan, orang berada. Tapi dia masuk, satu hari dia masuk masjid, dia sembahyang tahiyatul, lepas asar dia sembahyang tahiyatul masjid. Ada orang main tegur dia, kata hang sembahyang apa lepas asar? Saya di Andalus masa tu banyak berkembang mazhab Maliki. Kata hang sembahyang apa lepas asar? Kan? Orang yang aku tengok hang ni orang bagus, orang berada, tapi tak sepatutnya jahil hukum agama. Jadi dia terasa benda macam tu, dia terus pergi belajar sampai jadi ulama besar, jadi mujtahid. Subhanallah. Kadang-kadang ada juga orang kata apa, teguran pedih ni, kadang-kadang kalau kita ambil dengan cara yang positif, dia akan menjadi. Tengok Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia anak penakan Imam Muzani. Imam Muzani duk mengajak dia tak faham. Imam Muzani lama-lama geram. Dia kata hang ni tak ada apa, tak boleh faham ngaji, tak ada. Dia pun masa tak puas hati kan, dia pergi belajar, pergi menuntut ilmu lagi ke tempat lain. Akhirnya jadi ulama besar mazhab Hanafi. Subhanallah. Kadang-kadang teguran pedih, teguran kata apa istilah dia zaman moden ni, dia panggil apa, tarbiyah sentap kan. Kadang-kadang sentap ni kalau kita
tersentak dengan cara yang positif, dia memberi kesan yang positif. Ya. Walaupun bukanlah asal tarbiyah itu dengan cara menyentak, tapi kadang-kadang sentapan itu boleh membawa perubahan yang positif. Jadi kata Ibn Hazm rahimahullah, wa yaqulu Ibn Hazm, "Idza ta'aqqabta al-umura kullaha fasadat 'alayk wa intahaita fi akhir fikratika بإحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل لله فقط لأن كل أمل ظفرت به فحزن إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه ولا بد من أحد هذين الشيئين إلا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل أما العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس وإنك به معظم من الصديق والعدو وأما في الآجل فالجنة. Dia kata, kalau engkau perhati semua akibat kesudahan urusan dunia ini, engkau akan rosak. Dia kata, kalau engkau duk tengok akibat yang kita sedih, orang yang pergi mengundi sedih apa jadi, memang dia akan jadi macam itu, kan? Dan engkau akan sampai ke penghujung pemikiran engkau bahawa semua yang ada di dunia ni akan musnah. Tidak ada faedah. Yang kekal ialah amalan untuk akhirat. Kerana semua harapan yang engkau dapat di dunia ini yang bersifat dunia semata-mata, ya, kalau tidak dituluskan untuk akhirat, engkau akan dapati semua harapan dan cita-cita engkau itu kesudahannya ialah kesedihan. Sama ada dia akan meninggalkan kamu, harapan yang kamu dapat dari itu tinggalkan kamu, ataupun kamu yang akan meninggalkannya. Kamu akan mati dan tinggal juga benda itu. Dan tidak dapat lari pada dua benda. Salah satu mesti jadi. Kalau kamu tak tinggal dia, dia tinggal kamu. Kalau dia tak tinggal kamu, kamu akan tinggal dia, itu dah pasti. Nah, kecuali satu benda aja. Apa dia? Al-amalu lillah. Beramal untuk Allah. Illa al-amala lillah. Beramal kerana Allah. Tuhan Azza wa Jalla kata dalam Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua benda dalam alam ni akan musnah kecuali yang dilakukan untuk wajahnya. Mengharap arah Allah Ta'ala. Mengharap redha dan mengharap untuk memandang wajah Allah di akhirat. Kalau kita buat kerana dapat ganjaran yang ni, dia kekal. Dia tidak akan musnah. Yang lain akan musnah. Maka kesudahan untuk beramal kepada Allah semuanya adalah seronok di dunia maupun di akhirat. Di dunia sebab apa dia kata? Engkau akan rasa kurang gunah gulana. Tak ada gunah gulana, tak ada gusar-gusar apa. Sebab walaupun nampak macam tak baik, tapi dia baik kerana engkau beramal kerana Allah. Ya? Dan engkau akan dimuliakan oleh lawan dan kawan. Kawan pun respect, lawan pun respect. Pasal apa? Dia akan jadi orang yang teguh dengan prinsip. Orang yang berprinsip, orang yang ada integriti, orang yang bermoral, orang yang ada, kita kata, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat, kamu dapat syurga. Nikmat yang teragung, nikmat yang besar. Dan nikmat syurga yang paling besar adalah dapat bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata pengarang kitab kita, wa hadza amrun yajiduhu kullu ahadin min nafsihi falladhi ya'malu wa huwa yatatalla'u lil akharin fa inna qalbahu yahtariq li'annahum qad yardawna 'an fi'lihi wa qad la yardawun fala yazalu qalbuhu mu'allaqan bihim yuraqibu harakatihim wa sakanatihim wa yanzuru fi alfazihim wa yastaghriqu fi fikrihi mutasailan hal hum raduna 'anhu aw annahum sakhitun 'alayhi wa ma'lumun anna ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Redha manusia ni satu matlamat yang kita takkan capai. Sebab tu orang yang bekerja untuk mengharapkan ganjaran makhluk, dia akan terbakar di dalam. Dia akan memusnahkan diri dia. Ya? Tidak akan dapat dia mencapai. Fayabqa al-'abdu wa qalbuhu yatamawaju fi qalaqih. Dia akan duduk berombak dalam kebimbangan dan kerisauannya. فَإِذَا حَصَّلَ بُغْيَتَهُ أَبْأَسَتْهُ مَخَاوِفُ الْإِنْقِطَاعِ. Kalau dia dapat apa yang dia nak, dia akan pula berhadapan dengan ketakutan
benda tu putus daripada dia. Wa aqlaqathu hawajisun nafs hal yastamirru lahu hadha ar-ridha wal qabul wa hal yadumu dhalika at-taqdir wal ikram aw annahu sayanqati'u wa yazul. Kalau kita berdakwah, mengajak agama kerana kita nak crowd yang ramai, kita nak followers yang ramai, kita akan sentiasa bimbang nak bercakap. Ada waktu-waktu tertentu kita akan diuji, kita mungkin kena bercakap benda yang tidak popular. Jadi kita akan mula risau, kalau aku cakap benda ni walaupun dia hak, walaupun dia betul, aku akan hilang followers, aku akan hilang crowd. Takut nanti orang dah tak mai tempat pengajian aku ni, jumlah derma akan berkurangan. Kerana kita bercakap benda yang betul bukan akan senantiasa memuaskan hati orang. Bahkan benda yang betul ni selalunya tidak puas hati orang. Pada awalnya begitu. Memang kita kena berhadapan dengan macam itu. Orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, memang pada awalnya dia akan menghadapi rintangan yang begini rupa. Berbeza dengan orang yang berjuang bukan kerana agama Allah, walaupun tak menentang, tapi bukan kerana agama Allah. Mereka ni mungkin akan dapat sokongan yang hebat pada awal, tetapi lama kelamaan manusia akan mula jemu dan mereka akan ditinggalkan juga akhirnya. Tapi kalau kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kesudahannya kita lah yang akan mendapat kebaikan. Wala arwaha liqalbil 'abdi min an yata'allaqa billahi subhanahu wa 'azza wa jalla fayakunu Allahu huwa maqsudahu wa tanshagila himmatahu fi talabi mardatihi fahina idhin yastarihu alqalbu min 'anati tilka alwujuh faman 'anat lahu tilka alwujuh fahadha Allahu ghayatu mubtaghah wa bihadha tahsul lahu as-sa'adatu wa tama'ninah fala yaqlaqu idha qalaqa an-nas wa la yahzanu idha hazina an-nas. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Orang yang mengharapkan redha Allah, dia tidak akan rasa risau, sedih, gundah gulana. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, bifadlillahi wa birahmatih, dengan kurnia dan belah kasihan Allah lah, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang orang lain duk kumpul, daripada kesenangan dunia dan harta benda, segala kemewahan dunia. Mendapat redha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan, ganjaran yang terbesar yang tidak ada bersamanya hammun wala ghammun, tidak ada bersamanya gundah gulana dan sedih dan susah hati. Adapun yang lain daripada itu, daripada ganjaran, walaupun nampak macam hebat, macam sedap, macam baik, macam elok, tetapi ia diapit kiri dan kanan, depan dan belakang dengan pelbagai masalah. Ya, dengan hammun, ghammun, huznun. Ya, semua itu akan datang package. Ya, itulah. Tapi kalau kita buat satu benda amal ibadah kerana Allah Ta'ala, tak peduli apa yang lain, Allah Ta'ala akan bagi lebih daripada apa yang kita harapkan, daripada pelbagai kebaikan dunia dan akhirat. Sebab itulah kita duk minta dekat Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini memotivasikan dari kita itu untuk terus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, terutama pada orang yang bercakap lebih-lebih lagi dan kepada yang mendengar juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.